Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani sebagai pembuka bicara. Bertemu kita dalam arena perdana buat sekian kalinya bagi mendiskusikan isu global yang sekarang ini sedang amat diperhatikan. Seperti yang kita lihat, tingkah laku remaja pada masa ini semakin membimbangkan. Contohnya seperti kita lihat di aplikasi TikTok, ramai remaja yang tidak berasa malu untuk menari di hadapan khalayak ramai, terutamanya remaja perempuan. Jadi, sebenarnya apakah punca perkara ini berlaku? Baiklah, tetapi pada hari ini kita akan mendiskusikan dengan lebih terperinci masalah ini dalam kalangan remaja. Persoalannya timbul di ruang lingkap pemikiran kita. Apakah yang menyebabkan masalah pergaulan bebas ini terus melanda bagi tsunami di negara kita ini? Oleh itu, segala persoalan akan dirungkaikan dalam forum perdana ini. Baiklah hadirin yang dimuliakan, bakat itu jangka, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, lebih mulialah kiranya saya memperkenalkan setiap seorang anak di panel kita. Tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, iaitu saya Siti Hamizah binti Muhammad Hanif selaku moderator forum kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya iaitu ahli panel kita yang pertama, iaitu saudari Nur Sarah Khadijah. Dan seterusnya kita beralih pula kepada panel kita yang kedua, iaitu Nur Fariz Atifah. Baiklah, semuanya sihat? Alhamdulillah. Baiklah, perkenalkan sudah, pertanyaan khabar pun sudah. Oleh itu, sebagai permulaan, mengikut Kamus Dewan edisi ketiga, remaja ini merupakan seorang yang mulai meningkat dewasa. Disebabkan itu, golongan remaja juga tergolong dalam kalangan golongan yang berdarah muda dan mudah terpengaruh. Oleh itu, sekarang marilah kita bersama-sama menelusuri pendefinisian makna, konsep dan pendapat ahli-ahli panel kita terhadap gagasan kata pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Baiklah, sekarang kita mendengarkan pandangan daripada saudari Sarah. Saudari, bolehkah anda jelaskan apa pendapat anda tentang maksud yang tersirat di sebalik lembayung kata masalah pergaulan bebas dari konteks Islam? Silakan. Terima kasih moderator yang cantik, murid sepertinya membawa rasional persoalan. Terlebih dahulu, yang dihormati barisan tamu hormat, ahli panel dan seterusnya hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Pergaulan mengikut Kamus Pelajar edisi kedua ialah hal yang bercampur atau bergaul dengan orang lain ataupun berbau maksud pencampuran. Umumnya, wanita pandai mencari persesuaian dalam harian mereka, manakala bebas menurut Kamus Pelajar edisi kedua pula ialah tidak dihalang atau tidak tidak disekat melakukan sesuatu. Manakala pergaulan bebas ataupun intellektual menurut hukum Islam ialah merupakan satu bentuk pergaulan ataupun hubungan secara bebas yang melibatkan lelaki dan perempuan yang ajnabi, sama ada di tempat sunyi atau di tempat terbuka. Ia merupakan satu ciri pergaulan masyarakat jahiliah dan juga berasaskan kepada nilai-nilai dan sistem hidup jahiliah. Bentuk pergaulan seperti inilah telah ditolak oleh Islam sejak kedatangan Rasulullah SAW yang membawa sistem dan nilai hidup yang dipandu oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Pergaulan bebas meliputi pelbagai perkara, bukan sahaja antara lelaki dan perempuan yang akhirnya terjerumus dengan salah laku seks ataupun zina. Malah, pergaulan bebas remaja juga terjerumus kepada kes buli, dadah, gejala vandalisme dan lain-lain lagi. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudari Sarah atas penerangan terhadap konsep pergaulan bebas sebentar tadi. Sudah terang lagi bersuluh bahawa Islam ini telah menggariskan cara pergaulan yang tersendiri, dan saya juga yakin bahawa bukan Islam sahaja tetapi agama-agama lain juga serasa melarang penganutnya untuk melakukan pergaulan bebas secara melampaui batas. Baiklah, tanpa kita memuas lagi, marilah kita teruskan lagi forum kita dengan mendengar punca-punca yang menyumbang kepada peningkatan masalah pergaulan bebas daripada ahli panel kita yang kedua, iaitu saudari Fariz.
Jadi saudari, bolehkah saudari terangkan apa yang anda ingin kongsikan bersama hadirin yang hadir terhadap topik kita pada hari ini? Bersedia. Terima kasih kepada moderator kita. Pada pandangan saya, pergaulan bebas dalam kalangan remaja berpunca daripada kurangnya kawalan dari ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Sejak beberapa bulan yang lalu, masyarakat heboh memperkatakan tentang segelintir remaja yang berkelakuan tidak sopan di halayak ramai. Baru-baru ini tersebar video mengenai penangkapan yang dilakukan oleh Jabatan Agama Islam Selangor ke atas sepasang kekasih yang berdua-duaan di dalam kereta pada waktu malam. Persoalannya, siapakah yang wajar dipersalahkan di atas perbuatan remaja ini? Kurangnya kawalan daripada ibu bapa ataupun ibu bapa telah mengabaikan tanggungjawab mereka dikatakan punca utama berlaku perbuatan seperti di atas. Anak-anak yang tidak berfikiran panjang akan mudah terpengaruh dengan budaya barat yang bermaharajalela di Malaysia. Keluarga memainkan peranan yang amat penting dalam menjaga anak-anak. Ini kerana anak merupakan kurniaan daripada Tuhan dan dilahirkan dalam keadaan yang suci. Ibarat sehelai kain putih, terpulanglah kepada ibu bapa yang mencoraknya. Mengikut kajian Sapora Sipul 2005 menunjukkan bahawa kebanyakan ibu bapa tidak sedar anak mereka melakukan perkara yang tidak sopan sehingga menerima aduan daripada guru sekolah. Ibu bapa dikatakan tertipu dengan anak mereka yang pandai berpura-pura berkelakuan baik ketika berada di rumah. Dalam kajian Prof. Madya Dr. Mahdal Arsyad menunjukkan mengapa kebanyakan ibu bapa terpedaya akan perlakuan anak-anak mereka adalah disebabkan kesibukan kerja dan terlalu mengejar kesenangan dunia sehingga mempercayai pengasuhan atau yang sentiasa digelar babysitter daripada mereka sendiri mengasuh anak-anak mereka. Kurangnya kawalan daripada ibu bapa ataupun ibu bapa telah mengabaikan tanggungjawab mereka dikatakan punca utama berlaku perbuatan seperti di atas. Anak-anak yang tidak berfikiran panjang akan mudah terpengaruh dengan budaya barat yang bermaharajalela di Malaysia. Keluarga memainkan peranan yang amat penting dalam menjaga anak-anak. Ini kerana anak merupakan kurniaan daripada Tuhan dan dilahirkan dalam keadaan yang suci. Ibarat sehelai kain putih, terpulanglah kepada ibu bapa yang mencoraknya. Mengikut kajian Sapora Sipul 2005 menunjukkan bahawa kebanyakan ibu bapa tidak sedar anak mereka melakukan perkara yang tidak sopan sehingga menerima aduan daripada guru sekolah. Ibu bapa dikatakan tertipu dengan anak mereka yang pandai berpura-pura berkelakuan baik ketika berada di rumah. Dalam kajian Prof. Madya Dr. Mahdal Arsyad menunjukkan mengapa kebanyakan ibu bapa terpedaya akan perlakuan anak-anak mereka adalah disebabkan kesibukan kerja dan terlalu mengejar kesenangan dunia sehingga mempercayai pengasuhan atau yang sentiasa digelar babysitter daripada mereka sendiri mengasuh anak-anak mereka. Selain itu, ibu bapa juga berpendapat sekolah sudah cukup bagi mendisiplinkan anak mereka, sedangkan seorang guru hanya dapat mengawal pelajar pada waktu persekolahan sahaja. Selain itu, ibu bapa juga berpendapat sekolah sudah cukup bagi mendisiplinkan anak mereka, sedangkan seorang guru hanya dapat mengawal pelajar pada waktu persekolahan sahaja. Buku Developmental Psychology Childhood and Adolescent 1996 menghuraikan bahawa anak-anak yang bermasalah kerap kali datangnya daripada keluarga yang bermasalah. Seperti contoh, keretakan rumah tangga ibu bapa. Ada ibu bapa akan melepaskan geram kepada anak-anak maupun meninggalkan mereka kepada pengasuh. Anak-anak akan mula berasa tertekan dan kurang kasih sayang.
Mereka berkemungkinan mencari jalan keluar daripada kumpulan ibu bapa dan akan mula menumpang kasih pada orang lain seperti dengan rakan-rakan atau teman lelaki. Ibu bapa juga tidak prihatin terhadap pergaulan anak-anak mereka dan membiarkan mereka keluar mengikut sesiapa sahaja kenalan mereka tanpa mengira lelaki ataupun perempuan. Jelaslah ibu bapa kini bersikap lepas tangan dan bersikap menjadi pengurus, iaitu dengan menyerahkan tanggungjawab membesarkan anak-anak kepada orang lain. Baiklah, terima kasih kepada panel kita yang kedua iaitu Saudari Fariz atas penerangan yang telah disampaikan sebentar tadi. Buat hadirin sekalian, sememangnya benar apa yang dikatakan sebentar tadi bahawa kini budaya barat sedang berumah raja-raja di negara kita, malah budaya ketimuran juga seolah-olah hilang entah ke mana. Jadi tidak mustahillah sekarang ini Perdana Menteri Malaysia mengeluarkan slogan pandang ke timur, bukan sahaja pandang kemajuan ekonomi negara-negara tersebut, tetapi juga untuk melihat cara mereka bekerja dan membentuk sebuah masyarakat yang mapan dan dinamik, tidak mengira usia dan juga pakar. Tidak begitu saudara semua? Baiklah, bukan Soekarno sahaja yang pernah bermadahteri penting golongan muda, tetapi tokoh Islam tersohor iaitu Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga pernah bermadah yang berbunyi, sekiranya kita ingin hendak melihat wajah negara kita di masa hadapan, lihatlah generasi muda pada masa kini. Sekiranya golongan muda kita tergolong dalam kalangan baik-baik belaka, nescaya wajah negara kita akan terus bersinar. Tetapi jika sebaliknya, bersedialah satu kemungkinan buruk yang akan berlaku. Kata-kata tersebut memang jelas menunjukkan kepada kita bahawa golongan remaja merupakan aset kepada sesebuah negara. Baiklah, tanpa kita buang-buang masa, marilah pula kita mendengar pendapat daripada Saudari Sarah Khadijah mengenai pergaulan bebas. Baiklah, saya lihat saudara tadi seolah-olah tidak sabar untuk melontarkan pendapat yang lain pula. Baiklah, tanpa kita buang masa, marilah pula kita mendengar pendapat kita daripada panel yang pertama kita, iaitu Saudari Sarah. Baiklah saudari, bolehkah saudari perjelaskan apa yang saudari fahami mengenai dengan pergaulan bebas ini? Terima kasih Encik Moderator. Punca seterusnya adalah disebabkan oleh diri remaja itu sendiri. Kebanyakan remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas mempunyai tahap iman yang lemah. Secara itu dikatakan telah dikuasai oleh nafsu apabila mereka kehilangan kesimpulan, ketandusan ilmu dan seterusnya kurang percayaan agama. Pernyataan ini dapat disokong oleh model Al-Ghazali dalam buku Sarah pada tahun 1997 yang telah mengatakan bahawa hati merupakan bahagian penting dalam diri manusia yang berfungsi sejak azali lagi. Hati yang cerdik akan membawa kita menyelam kehidupan yang positif, namun hati yang kotor akan membinasakan kita. Para pelajar tidak memahami hukum-hukum agama yang akan mempengaruhi sikap mereka dalam pergaulan antara lelaki dan perempuan. Disebabkan kecenderungan amalan beragama, remaja akan kehilangan akal fikiran yang luas dan mereka berkemungkinan mengambil tindakan yang tidak rasional dan menyalahi norma masyarakat kita. Remaja tersebut tidak dapat membezakan yang mana satu iman dan yang mana satu kaca kerana kurang didikan agama dan moral. Ibnu Jauzi pada tahun 2000 telah menjelaskan bahawa setiap manusia memiliki hawa nafsu. Jadi, remaja yang tidak dapat mengalahkan kata hati dan akan bertindak mengikuti hawa nafsu sehingga sanggup merendahkan martabat mereka semata-mata untuk memenuhi tuntutan nafsu itu. Seterusnya, punca yang ketiga ialah dunia cinta remaja. Sudah menjadi kebiasaan untuk para pelajar memiliki pasangan di alam persekolahan mereka. Perasaan berpasangan ini semakin memuncak ketika mereka berada pada zaman moden ini. Bercinta sebenarnya tidak dianggap salah.
Seperti contoh, Islam sendiri menggalakkan umatnya untuk saling mengenali antara satu sama lain tanpa mengira agama. Namun, pelajar harus mengelakkan pergaulan yang melebihi batas. Seperti contoh, berdua-duaan di tempat sendiri. Dunia cinta remaja ini akan menjadi lebih bermakna sekiranya kedua-dua pasangan mengetahui batas mereka dan mengambil peluang untuk belajar bersungguh-sungguh dan mencapai kejayaan bersama-sama. Pandangan saya yang seterusnya pula ialah pengaruh media massa yang merupakan faktor utama penyebab berlakunya pergaulan bebas. Kemajuan teknologi pada zaman ini cukup berkesan dalam penyebaran berbagai informasi terkini. Menurut Supriyadi dalam bukunya iaitu Gejala Sosial dan menurut Supriyadi dalam bukunya iaitu Gejala Sosial, Pandangan dan Penyelesaian, menurut Islam pada tahun 1998 pada halaman 44, televisyen dilihat kerap kali menayangkan filem-filem yang menyimpang dengan norma masyarakat timur, lalu merangsang kepada perbuatan maksiat. Kesan penayangan adegan berjumlah serta penilaian aurat merangsang pemindahan remaja untuk mencuba melakukan perbuatan tersebut. Kebanyakan filem dari negara barat yang tidak ditampilkan dipaparkan di televisi tersebut, seperti contoh filem Baywatch. Pakaian kelahiran filem ini sangat menjolok mata dan elemen pergaulan bebas tidak kurang merosakkan minda remaja yang nantinya membentuk imej yang melalui perlakuan immoral ini. Terima kasih kepada saudari Sarah Khadijah atas lontaran idea-idea yang benar sebentar tadi. Sememangnya jika kita lihat masa kini adalah benar apa yang dikatakan oleh saudari Sarah. Kerana perkara yang melihat tonton filem-filem yang tidak ditapus itu adalah sesuatu perkara yang patut dielakkan oleh remaja pada masa kini. Kata pepatah, setiap penyakit pasti ada penawarnya. Oleh itu, dalam konteks ini, jika ada sebab, pasti ada kesannya, sama ada kesan baik maupun kesan buruk. Tetapi, saya begitu yakin masalah pergaulan bebas ini saya rasa lebih banyak kemudaratan berbanding dengan kemaslahatan kepada kita semua. Baiklah, tanpa membuang masa, marilah kita bersama-sama mendengar kesan-kesannya sekiranya pergaulan bebas ini terus menjadi-jadi di negara kita. Baiklah, saudari Faris, bolehkah anda terangkan apakah kesan yang akan berlaku seandainya masalah pergaulan bebas ini terus berlaku dalam kalangan golongan remaja itu sendiri? Terima kasih Encik Moderator. Terdapat beberapa kesan yang akan timbul ekoran daripada pergaulan bebas antara kalangan remaja lelaki dan pelajar perempuan ini. Antara kesan yang paling mengerikan adalah lahirnya anak-anak luar nikah yang tidak berdosa. Perkara ini amat menyayat hati adalah apabila terpampangnya berita mengenai bayi dibuang tanpa rasa belas kasihan. Seperti contoh, bayi dijumpai dalam mangkuk tandas, mayat bayi digonggong anjing dan sebagainya. Baiklah, terima kasih kepada saudari Sarah atas lontaran idea-idea yang benar sebentar tadi. Sememangnya apa yang diperkatakan oleh saudari Sarah tadi adalah benar sekali kerana pada masa kini remaja suka gemar untuk melihat nonton filem-filem seperti yang disebutkan tadi. Bak kata pepatah, setiap penyakit pasti ada penawarnya. Oleh itu, dalam konteks ini, jika ada sebab, pasti ada kesannya. Sama ada kesan baik maupun kesan buruk. Tetapi saya begitu yakin masalah pergaulan bebas ini serasa lebih banyak kemudaratan berbanding dengan kemaslahatan kepada kita semua. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, marilah pula kita bersama-sama mendengarkan kesan-kesan sekiranya pergaulan bebas ini terus menjadi-jadi dan berlaku dalam di negara kita. Baiklah, saudari Faris, bolehkah anda terangkan apakah kesan yang akan berlaku
berlaku seandainya masalah pergaulan bebas ini terus diamalkan dan terus berlaku dalam kalangan remaja. Jadi, silakan. Terima kasih Encik Moderator. Terdapat beberapa kesan yang akan timbul ekoran daripada pergaulan bebas antara remaja lelaki dan pelajar perempuan ini. Antara kesan yang paling mengerikan adalah lahirnya anak-anak luar nikah yang tidak berdosa. Perkara yang amat menyayat hati adalah apabila terpampangnya berita mengenai bayi dibuang tanpa rasa belas kasihan. Seperti contoh, bayi dijumpai dalam mangkuk tandas, mayat bayi digonggong anjing dan sebagainya. Hal ini disokong melalui pengakuan jujur dan berani seorang gadis dalam rancangan TV 9 pada 15 Mei 2008 dalam slot Gugur Janin yang beberapa kali menggugurkan kandungannya dan akhirnya mengambil keputusan untuk melahirkan anak luar nikah tersebut. Menggugurkan janin oleh remaja sekolah pada usia muda boleh membuatkan mereka itu terdedah kepada kesakitan pada saluran pembiakan sekaligus boleh menjurus kepada kemandulan. Mengikut pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara dari tahun 2000 hingga 2007 dicatatkan bahawa seramai 257,411 sijil kelahiran yang didaftarkan tanpa nama bapa. Dia adalah kerana anak tersebut adalah hasil daripada ikatan yang tidak sah. Bukan itu sahaja, perkara ini akan menguntungkan institusi kekeluargaan kerana bagi masyarakat sejenak, melahirkan anak luar nikah merupakan perkara yang amat memalukan ahli keluarga. Seterusnya menyumbang kepada perbalahan yang berpunca dari lontaran kata-kata perit daripada mulut sekeliling. Keluarga akan dipandang serong kerana dianggap tidak tahu mengajar anak supaya berkelakuan baik. Maka benarlah pergaulan bebas tanpa ikatan yang sah ini yang pada dahulunya dianggap sebagai keji, ini telah hilang titik di telan arus kemajuan kemodenan teknologi. Terima kasih kepada saudari Faris. Ya, memang benar apa yang dikatakan tadi. Sekiranya masalah ini dibiarkan begitu saja, ini akan mengakibatkan runtuhnya institusi kekeluargaan. Walaupun keluarga ini merupakan sebuah kelompok yang kecil, tapi keluarga juga mampu melahirkan seorang insan yang sempurna jika baik didikannya. Hal ini kerana setiap insan yang dilahirkan daripada sebuah keluarga terpulanglah kepada keluarga tersebut, sama ada ingin mencorakkan anak-anak mereka ke lembah kemuliaan atau ke kancah kehinaan. Baiklah hadirin yang saya kasihi sekalian, sekarang marilah kita mendengar kesan lain sekiranya pergaulan bebas ini dalam kalangan remaja terus berlaku di Malaysia daripada ahli panel kita yang pertama tadi, iaitu saudari Sarah. Baiklah, sila nyatakan kesan yang yang saudari Sarah ingin kongsikan bersama-sama kami semua di sini. Silakan. Terima kasih, Cikgu Brenda. Okey, baiklah, pada pandangan saya, apabila remaja menemui kebebasan melalui aktiviti pergaulan bebas ini, mereka akan mula berjinak dalam gejala yang lebih berat, iaitu pelacuran. Pelacuran bermaksud penjualan khidmat seksual seperti seks oral atau hubungan seks, biasanya untuk wang. Sindiket ini menawarkan ganjaran yang lumayan bagi remaja yang mengalami kesempitan hidup dan memahukan kesenangan hidup dalam tempoh yang singkat. Mereka terjerumus dalam kegiatan pelacuran ini dengan mudah. Di samping itu, terdapat pelbagai penyakit yang timbul disebabkan hubungan bebas, seperti contoh penyakit AIDS. Penyakit ini tidak boleh disembuhkan, malah berkebolehan untuk membawa maut. AIDS berupaya merosakkan sistem pertahanan badan seseorang individu. Setiap penyakit ada penawarnya, namun tidak bagi penyakit AIDS. Sehingga ke hari ini,
tiada sesiapa pun yang berjaya menemukan vaksin untuk melawan dan menyembuhkan pesakit ini. Kesan yang sangat mengerikan adalah apabila anak-anak luar nikah yang tidak berdosa itu berkemungkinan besar dijangkiti HIV melalui darah ibu mereka. Kaum wanita juga boleh mendapat kanser serviks dan rahim jika mereka melakukan hubungan seks pada usia setahun jangka. Terima kasih kepada saudari Sarah atas kesan-kesan yang telah dikongsikan dan disampaikan kepada kita semua tadi. Jadi, apa yang dikatakan tadi, jika pergaulan bebas ini tidak dibendung, ini juga boleh menyumbang kepada peningkatan graf pesakit AIDS dan juga pelacuran. Maafkan saya, graf penyakit AIDS dan pelacuran. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada saudari atas penerangan sebentar tadi. Cukup menginsafkan kita sebenarnya kerana penyakit AIDS ni tiada ubatnya. Okay. Jadi hadirin sekalian, baiklah, marilah boleh kita semua mendengarkan kesan pergaulan bebas daripada saudari Nur Faris. Saudari, silakan. Antara kesan lain yang akan timbul akibat pergaulan bebas pelajar adalah kemerosotan dalam pelajaran. Remaja yang kerap bersosial dan sering keluar malam bersama pasangan tanpa sebarang ikatan yang sah akan lebih reka menghabiskan masa berpacaran daripada menumpukan perhatian dalam pelajaran mereka. Remaja akan lebih berani untuk memberontak dan melawan kata ibu bapa dan guru sekiranya kemahuan mereka tidak ditunaikan. Apabila remaja berhadapan dengan masalah sosial ini, mereka tidak dapat membuat keputusan yang matang dan bernas. Kadang-kadang ada anak-anak yang tanpa segan silu mencuri duit ibu bapa sendiri untuk keperluan diri sendiri dan pasangan mereka. Remaja tersebut kemudiannya akan dipandang serong dan dicemooh oleh masyarakat kerana ketinggalan dalam pelajaran disebabkan terlibat dalam pergaulan bebas ini. Tidak dapat dinafikan lagi, kesan pergaulan bebas ini memberikan kesan yang mendalam pada diri seseorang itu. Begitulah kesannya jika masalah pergaulan bebas di negara kita ini tidak dibendung dengan sebaik mungkin. Seperti yang dikatakan sebentar tadi oleh saudari Faris. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi juga menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, mari kita bersama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita pada hari ini. Kesimpulannya, perkara yang berkaitan dengan masalah ini sebenarnya bukanlah suatu perkara yang patut kita pandang remeh. Anak merupakan anugerah daripada Tuhan. Setiap bayi yang dilahirkan mempunyai hak untuk melihat dan menikmati hidup ini. Dalam dunia globalisasi ini, seseorang individu ini perlulah menghadapi pelbagai cabaran dan pilihan dalam kehidupan seharian. Ia menjadi salah satu cabaran bagi setiap pendidik pendidikan agama Islam dan moral untuk menggalakkan lagi dan membimbing seorang individu dalam domain moral agar mereka dapat menjadi seorang insan yang bermoral dan berakhlak mulia seperti mana yang terkandung dalam rukun negara kita. Secara keseluruhannya, masyarakat yang bermoral tidak akan melakukan perbuatan yang tidak bermoral walaupun niatnya baik. Ini kerana perbuatan yang tidak bermoral seperti pergaulan bebas ini sebenarnya bertentangan dengan nilai norma dan peraturan dalam sesebuah komuniti di Malaysia. Insan yang bermoral sebenarnya hanya menghayati dan mempraktikkan nilai-nilai murni dan peraturan masyarakat yang diterima secara sejagat sebagai bermoral yang patut, baik dan benar. Justru itu, semua pihak haruslah bergabung sinergi untuk menangani masalah pergaulan bebas ini dalam kalangan pelajar sekolah. Setiap individu mempunyai tanggungjawab dalam membendung kemulut ini daripada terus menjadi barang. Sebelum kita menunding jari kepada mana-mana pihak, eloklah kita renung-renungkan sejenak.
Lautan itu dunia, bahtera itu kita, kemudi itu agama. Peliharalah bahtera daripada karam di lautan dunia. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, ciumlah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan, intanlah kami antara nampak, esok jangan rindu diduan. Sekian sahaja untuk hari ini, terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta, dan yang kurang elok itu datang daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahualam, saya akhiri forum remaja kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.